Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Okey, untuk video kali ini kita akan belajar tajuk 1.3 bentuk-bentuk perniagaan lain. Okey, part 2 tajuk usaha sama. Jika video sebelum ni cikgu kongsikan tajuk franchise. Untuk bentuk-bentuk perniagaan lain ni kita cuma ada 2 je. So ini part yang kedua dan part last lah untuk 1.3 iaitu usaha sama. Okey, untuk tajuk ni ringkas je. Apa yang kamu akan pelajari ialah tentang definisi perniagaan usaha sama, ciri-ciri dan juga kelebihan dan kekurangan. Okey, jom kita mulakan. Baik pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 36. Okey, kita tengok dulu apakah definisi usaha sama. Okey, usaha sama ialah perkongsian strategik antara dua ataupun lebih individu. Okey, dia tak wujud kalau seorang-seorang, dia mesti antara dua atau lebih individu atau syarikat. Dia boleh jadi orang perseorangan ataupun syarikat. Okay, dan mereka bersetuju untuk bekerjasama mengeluarkan barang ataupun perkhidmatan dalam jangka masa tertentu. So dekat dalam definisi ni ada beberapa kata kunci yang cikgu nak highlightkan. Yang pertama ialah tentang perkongsian strategik. Okay, kamu dah belajar tajuk perkongsian sebelum ni kan? Okay, antara siapa? Antara lebih individu atau syarikat. Sama ada orang perseorangan ataupun yang telah buka syarikat sebelum ni, syarikat sediam berhad atau awam berhad, tak kisah. Dia nak buka satu projek, satu satu jenis perniagaan. Okey. Jadi dia combine dalam jangka masa tertentu. Maksudnya kat sini dia contoh syarikat A nak gabung dengan syarikat B. Okey, syarikat A tak kisahlah dia sama ada sediam berhad atau awam berhad. Dia nak gabung untuk projek lebuh raya. Okey, dia nak keluarkan, dia nak buat projek lebuh raya. So projek lebuh raya tu mungkin akan siap dalam tempoh 2 tahun. So lepas tempoh 2 tahun tu, apabila objektif perniagaan dah tercapai, iaitu projek lebuh raya tu dah siap, after 2 years tu, usaha sama tersebut akan ditamatkan kerana telah selesai projek lebuh raya tersebut. Itu maksudnya dalam jangka masa tertentu. Dia beza dengan perkongsian. Nah, walaupun definisi dia perkongsian strategik, tapi perkongsian dia tak ada jangka masa tertentu. Tapi kalau usaha sama, dia ada jangka masa tertentu. Okey, boleh faham yang ni. Okey, perenggan yang kedua. Dalam usaha sama, kedua-dua pihak akan membentuk entiti perniagaan yang baru. Entiti perniagaan yang baru. Okey, modal yang disumbangkan oleh pihak-pihak yang telah bersetuju untuk menjalankan usaha sama. Macam tadi saya bagi contoh syarikat A dan B. So syarikat A dan B ni dua-dua dah setuju nak join, nak buka projek sama-sama, dia akan sumbang modal. Diorang ni juga akan mengawal dan menguruskan syarikat baru dan seterusnya berkongsi aset, hasil dan juga perbelanjaan seperti yang telah dijanjikan bersama-sama. So syarikat A akan bawa keluar semua harta benda yang dia ada. Syarikat B pun sama, dia akan guna segala jentera yang dia ada untuk projek lebuh raya tersebut. Contohlah. Okey, perenggan yang ketiga. Usaha sama ini mungkin untuk satu projek tertentu saja, iaitu syarikat baru akan ditubuhkan. Kedua-dua syarikat ini akan menjadi pemegang saham kerana kedua-duanya menyumbang modal. Okey, perjanjian perniagaan dibuat, mesti ada perjanjian. Okey, kenapa ada perjanjian? Untuk menetapkan peranan setiap jenis syarikat. Setiap yang join usaha sama tersebut, kita nak tahu apakah peranan masing-masing, tanggungjawab masing-masing. Okey, siapa yang terlibat dalam hal kewangan, siapa yang terlibat dalam pengurusan pembelian bahan-bahan stok-stok, bahan mentah untuk projek lebuh raya tersebut. Okey, dari segi sumber manusia, berapa ramai kita nak tetapkan. So segala item-item yang tadi saya sebutkan ni perlu digariskan dengan jelas dekat dalam peranan dan tanggungjawab antara dua jenis syarikat yang menjalankan usaha sama, supaya tak ada salah faham, tak ada istilah ni kerja dia, ni kerja kita. So masing-masing tahu apakah peranan dan tanggungjawab masing-masing. Okey, baiklah belajar. Seterusnya kita lihat pula apakah tujuan usaha sama. Okey, usaha sama dilaksanakan untuk meningkatkan kedudukan syarikat
Okay, meningkatkan kedudukan syarikat kerana usaha sama ni dijalankan lebih besar lah, nanti lebih besar dan orang mungkin lebih nampak perniagaan tersebut. Okay, perkongsian kepakaran dan menambahkan keuntungan perniagaan pemilik. Kita berkongsi kepakaran dengan syarikat satu lagi yang kita bekerjasama. Okay, bila sesuatu usaha sama telah berjaya atau tercapai objektifnya, syarikat usaha sama selalunya akan dibubarkan. Macam saya cakap tadi lah, contoh yang projek lebuh raya tadi. Sekiranya lebuh raya tersebut telah siap sepenuhnya dibina, tak ada masalah, usaha sama antara dua perniagaan tu akan dibubarkan. Dua syarikat antara syarikat A dan B tu akan dibubarkan. Kedua-dua syarikat juga dapat meningkatkan dana perniagaan menerusi projek yang dijalankan dan seterusnya dapat meningkatkan untung. So, kata kunci kat dalam tujuan usaha sama ni adalah kenapa, apa tujuan dia buat usaha sama? Untuk meningkatkan kedudukan syarikat. Okey, kongsi kepakaran. Okey, lepas tu meningkatkan keuntungan dan juga dana perniagaan. Itu tujuan dia. Okey, kita tengok pula kelebihan dan kekurangan usaha sama. Okey, kita tengok kelebihan dulu lah. Ada banyak kelebihan kat sini. Yang pertama, membantu perniagaan memperluas asas perniagaan. Syarikat boleh menjalankan perniagaan di tempat yang belum pernah diterokai. Maksudnya kat sini meluaskan pasaran lah. Dia boleh mewujudkan usaha sama di kawasan yang dia belum pernah buka perniagaan kat situ supaya orang kenal perniagaan dia. Okey, yang kedua dapat meningkatkan dana kewangan dan tenaga kerja untuk menjalankan projek. Contohnya kita nak jalankan projek lebuh raya tu seorang-seorang. Kita tak nak buat usaha sama. Tapi kita punya dana tak cukup. Lepas tu bilangan pekerja kita pula tak cukup. Sekiranya kita nak juga buat seorang-seorang, syarikat A nak buat seorang-seorang, tempoh untuk menyiapkan projek lebuh raya tu mungkin lebih dari 2 tahun lah. Jadi itu kelebihannya lah. Kelebihannya tenaga kerja yang lebih banyak dan dapat meningkatkan sumber kewangan. Yang ketiga, meningkatkan pengeluaran kerana pasaran adalah lebih besar kerana kita join dengan lebih daripada satu individu ataupun syarikat. So, pengeluaran tu lebih lah kerana kita berkongsi menggunakan aset, kita berkongsi menggunakan jentera dan mesin dengan kita punya syarikat usaha sama yang lain. Okay, mendapatkan teknologi baharu dan terkini dengan bekerjasama dalam pengeluaran. Okay, so contoh, kita syarikat A, kita cuma ada mesin-mesin yang biasa-biasa je kan. Okay, tapi syarikat B mungkin dia ada mesin teknologi baru sebab dia perniagaan baru. Jadi mesin-mesin yang dia ada, mesin-mesin terkini. Jadi kita dapat kongsi gunalah. Itu kelebihan. Okay, mudah untuk mendapatkan bahan mentah dan sumber-sumber lain daripada syarikat usaha sama. Ni contohnya kita untuk buat projek lebuh raya, macam contohlah syarikat A ni dia lebih kepada penurapan jalan kan. Okay, tapi syarikat B ni pula lebih kepada pembekalan batu-batu, simen kan. Jadi dia melengkapkan lah. Sebab kedua-duanya ni mempunyai bahan mentah yang berbeza. Mahir dalam membeli dan membekalkan bahan mentah yang berbeza. Contoh lain lagi yang saya rasakan boleh tengok, kalau macam ada projek perumahan kan, projek perumahan. Dalam satu projek perumahan tu, kalau dia buat usaha sama, contohnya syarikat A, dia fokus kepada wiring je. Syarikat B, dia fokus kepada tiling. Tiling ni buat mozaik lah. Okay, contoh dua ni bergabung. Jadi dua-dua ni dapat mendapatkan bahan mentah dan sumber berbeza. Maksudnya dua-dua ni macam dapat bekalan bahan mentah yang berbeza lah. Macam kalau yang buat elektrik je dia tak ada. Kalau syarikat A dia buat elektrik je kan, dia tak ada kemahiran pula untuk buat mozaik, pasang mozaik kan. Jadi bila ada usaha sama ni, dia win-win situation lah. Dia dapat dua-dua. Okay. Harta individu, aset serta pegangan dalam syarikat asal dikekalkan. Betul, sebab contoh syarikat A dan syarikat B bergabung, dia akan letak satu nama usaha sama yang baru. Contoh syarikat A, nama dia syarikat A. Syarikat B, nama dia syarikat B. Bila dia bergabung menjadi usaha sama, dia akan wujudkan satu nama perniagaan baru. Contohnya AB Construction. Contoh macam tu. So, dia tidak menjejaskan syarikat asal. Risiko dalam perniagaan dapat dikongsi kerana risiko ditanggung oleh kedua-dua buah syarikat sebagai pemegang saham. Okey, kekurangan pula. Yang pertama, VMO, visi dan misi antara dua pihak yang berbeza ni kadang-kadang boleh menyebabkan berlakunya konflik. Sebab visi, misi mungkin seorang ni syarikat A mementingkan kualiti. Contohnya, dia nak
kerja-kerja dia tu mesti kualiti, tip top. Tapi syarikat B pula dia tak mementingkan kualiti, dia mementingkan kecepatan. Maksud kecepatan, dia mementingkan kerja tu siap cepat. Dia tak kisah pun kualiti macam mana. Yang penting, contoh kalau dah janji nak siap 2 tahun, dia nak siapkan sebelum 2 tahun. Dia nak siapkan setahun je sebab dia ada banyak lagi projek yang dia nak buat. Jadi, so visi yang berbeza ni, visi dan misi yang berbeza antara dua pihak yang bergabung ni akan menyebabkan berlakunya konflik. Seorang nak buat kerja lambat-lambat sebab nak buat cantik, kemas, seorang lagi nak cepat siap. Jadi akan ada isu lah kat situ. Yang kedua, perbezaan budaya, cara pengurusan yang berbeza dalam menjalankan perniagaan boleh membawa masalah kepada pengurusan pada masa hadapan. Ni contohnya dari segi budaya lah, contoh budaya kerja kan, budaya kerja yang berbeza. Orang ni syarikat A pekerja dia masuk pukul 10. Syarikat B awal-awal pukul 8 dah suruh pekerja dia datang. Pengurusan perniagaan, pengurusan semua manusia, pengurusan semua fizikal dan teknologi dia yang berbeza lah. Dari segi pengurusan ni mungkin dari segi pengurusan masa, pengurusan penyelenggaraan mesin-mesin yang tak sama menyebabkan ada masalah lah. Mesin cepat rosak contohnya. Okay? So ini mendatangkan masalah pada masa akan datang. Sebab masing-masing ada perniagaan asal kan, perniagaan syarikat asal. Jadi bila dia bergabung ni, dia sepatutnya kena ikut kepada budaya dua-dua perniagaan. Dia tak boleh nak, bila kita bergabung ni kena ikut cara aku uruskan perniagaan, tak boleh ikut cara kau. So dia mesti kena ada timbal balik lah. Kedua-duanya mesti ada budi bicara dan perbincangan untuk selesaikan. So itu sahaja untuk tajuk usaha sama. Tajuk usaha sama ni singkat sahaja. So kita dah siap, saya dah siap terangkan. So apa yang awak belajar dalam tajuk ni? Yang pertama ialah tentang apa dia definisi usaha sama, tujuan dan juga kelebihan dan kekurangan usaha sama. Okey, baiklah, setakat ni sahaja saya punya video untuk kali ini. Macam biasa, jika ada soalan, kamu boleh tanya dekat dalam grup Telegram sekejap lagi. Kita akan tengok grup Telegram kan. Boleh tanya. Pelajar-pelajar macam biasalah, pelajar-pelajar boleh tanya soalan, sediakan soalan. Kamu boleh gariskan apa-apa kata kunci yang kamu tak faham ataupun istilah, gariskan dan boleh tanya dekat dalam grup sekejap lagi. Jadi saya harap perkongsian ini bermanfaat untuk kamu semua. Jangan lupa untuk tekan like jika kamu faham dengan apa yang saya terangkan dalam video ini dan juga subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.